Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siri kita menghidupkan 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini dengan majlis ilmu. Tuan-tuan, saya nak kongsikan beberapa perkara dalam kesempatan yang ada pada tengah hari ini. Kita dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, memang tak dapat tidak kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa ni berbagai-bagai usi doa yang kita nak minta kepada Allah Taala. Sebab doa ni memang kita disuruh dalam Quran. Allah Ta'ala kata, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, akan aku perkenankan doa itu. Sebab itu, apa yang selalu saya sebut juga dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, lebih-lebih lagi pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, Aisyah dia bertanya kepada Rasulullah, dia kata, Ya Rasulullah, bilakah bertemunya malam Qadar? Rasulullah tanya kepada Aisyah balik, apakah yang akan kamu lakukan sekiranya kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Aisyah tanya balik kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Qadar ni, apakah yang perlu saya buat? Maka Rasulullah pun menjawab, Ya Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu bertemu dengan malam Qadar, jangan lupa kamu memperbanyakkan doa, minta pengampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang disarankan oleh Rasulullah supaya kita memperbanyakkan doa ni, walaupun khitab itu kepada Aisyah sendiri. Tuan-tuan, satu lagi doa dalam kitab Sahih Bukhari Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dalam kebanyakan daripada doa Nabi ni ialah apa dia, tuan-tuan ya? Kalau kita pergi umrah haji, tuan-tuan tengok dalam buku panduan tu, doa pusingan pertama baca yang ni. Kalau ketika tawaf, pusingan kedua ada doa dia, pusingan ketiga ada doa dia. Begitu juga masa sa'i, pusingan pertama baca apa, pusingan kedua baca apa. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita melihat kepada kebanyakan doa Nabi SAW ni, dia bukan seperti yang diaturkan oleh para ulama. Para ulama buat tu, kalau kita pergi tawaf, pusingan pertama baca doa ni, pusingan kedua baca doa ni, kerana sebagai panduan kepada kita. Jangan nanti kita pergi sana tak tahu nak berdoa apa. Tapi dalam kebanyakan daripada doa Nabi SAW, malah yang saya tanya ataupun yang diberitahu kepada saya oleh seorang tuan guru di Merbuk, Kedah, waktu saya pergi ziarah dia, yang diistilahkan sebagai doa selamat ni, dia kata apa?
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa pada kebanyakan Nabi. Ya. Kebanyakan Nabi doa ini. Sebab itu kalau kita tengok di segi waris hadis Nabi SAW, tuan-tuan, dalam menentukan ataupun berdoa ketika tawassul ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu je doa. Tapi kita hari ini sampai berbagai-bagai doa yang panjang. Doa yang paling baik ialah doa yang pendek merangkumi makna keseluruhan. Saya kalau jadi imam solat, doa yang saya baca tu kalau ada urusan penting, puji bagi Allah, salawat Nabi, doa kepada kedua ibu bapa, lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ataupun wa sahbihi wasallam. Saya pun dah habis sembahyang ni bersalam dengan jemaah, dia kata, Ustaz, pendek dan tepat, dia kata. Dia kata kan doa tadi. Jadi daripada kita baca doa panjang-panjang yang merangkumi maknanya lebih kurang saja. Lepas tu doa yang pendek merangkumi makna keseluruhan tu lebih baik. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, doa inilah diperbanyakkan oleh kita pada setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Walaupun kita kata ini dah biasa, tapi sebenarnya inilah yang merangkumi makna keseluruhan. Kalau tuan-tuan ada urusan penting lepas daripada solat, jangan tinggal doa. Doa kepada kedua ibu bapa, lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan-tuan, ada lagi satu. Kita dalam semua keadaan kita berdoa. Lebih lagi nak balik raya ni, tuan-tuan, nak keluar rumah, nak tinggal rumah, nak start kereta, nak bawa kenderaan dalam kereta ni. Kita bimbang, tuan-tuan, ya, berbagai-bagai kaedah yang kita buat untuk memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada banyak saranan-saranan ulama. Cuma saya nak kongsikan di sini dalam satu kitab Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, dia pernah katanya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, dia kata, apabila seseorang memasuki rumahnya lalu dia menyebut nama Allah, maknanya membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi. Kita nak masuk rumah ni kadang-kadang lupa nak baca Bismillah. Saya kata Bismillah, nak bagi salam kadang-kadang terlupa. Apatah lagi tuan-tuan, seperti mana yang diamalkan oleh setengah daripada ulama' dahulu ni, mereka masuk rumah tu sembahyang sunat 2 rakaat. Itu jarang kita buat. Jadi dalam kitab Sahih Muslim yang mengatakan, apabila seseorang memasuki rumah dia lalu dia menyebut nama Allah ketika memasukinya, syaitan tadi akan berkata kepada rakan-rakan dia tadi, apa kata syaitan? Tiada tempat tinggal, tiada makan malam bagi kamu semua hari ini. Itu dia kata. Tetapi apabila seseorang tadi masuk ke rumahnya dengan tidak menyebut nama Allah terlebih dahulu, masuk saja begitu dengan tak ada salam, dengan tak ada bismillahnya, syaitan tadi akan berkata kepada sahabat-sahabatnya, kamu hari ini, dia kata, dapat tempat tidur, dapat makan malam. Jadi tuan-tuan, doa yang kita baca ni, dulu saya masa sekolah rendah ni tuan-tuan, mengajar pelajar-pelajar sekolah rendah ni, saya nampak apalah pelajaran tu macam kita rasa mudah sangat nak ajar kanak-kanak ni pelajar-pelajar ni doa masuk tandas, doa keluar tandas, doa nak makan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ini dia mengajar kita beradab dalam semua keadaan, ya. Sebab dalam syair Arab dia kata, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuha, bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang dihiasi oleh seseorang, tetapi katanya innal jamala jamalu ilmi wal adabi, sesungguhnya kecantikan itu ialah ilmi wal adabi, dan ilmu dan adab. Sebab itu dalam Islam dia mengajar kita dalam semua keadaan, sehingga nak tidur, nak makan, nak minum dan sebagainya. Dalam kitab Sahih Muslim tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
Allah Subhanahu wa taala meredai seseorang hamba-Nya yang memujinya, yang menyebut kata alhamdulillah, alhamdulillah. Apabila dia makan dan memuji ketika minum akan sesuatu. Jadi kita hari ini insya-Allah nak makan tu banyakkannya kita berdoa kepada Allah Taala. Allahumma barik lana ya bima razaqtana. Tapi antara kita lupa tu doa lepas makan. Doa lepas makan. Sebab doa makan ni memang kita ajar anak-anak kita umur 2-3 tahun pun dah pandai doa makan. Ya, dah kita ajar doa makan, kita ajar. Kemudian oleh yang demikian katanya semestinya lah bagi setiap orang bahawa dia membaca bismillah, memperbanyakkan zikrullah ketika masuk dan keluar daripada rumahnya. Begitu juga pada ketika makan dan minum serta semua gerak kerjanya, dan hendaklah memperbanyakkan memuji Allah ketika makan dan minum dalam semua hal. Dalam kitab Sahih Bukhari daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diangkat lebihan makanannya tadi, dan makan-makan ada lebihan diangkat, apabila selesai daripada makan baginda akan membaca doa, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Kita tuan-tuan kalau boleh baca alhamdulillah tu pun dah kira okey dah. Tapi biasanya dia tengok menu kita makan, kalau sedap sikit menu tu dia panjang sikit alhamdulillah. Biasanya tuan-tuan masya-Allah kita tengok di mana ada hari ni surau ni apa menu, surau ni apa menu, kita pergi cari tempat-tempat yang menyelera menu yang menyelerakan kita nak makan. Sedangkan kalau tengok suasana tuan-tuan di Mekah Madinah sekarang ni, dia orang berbuka puasa ni dengan roti, dapat itu pun alhamdulillah. Dapat yogurt tu ada kopi Arab. Sekarang ni dia punya sistem di dalam satu wajibah tu dia letak plastik. Itu pun berebut orang makan. Tak lama lepas tu dia kemas satu solat maghrib. Cuma kita hari ni memang menjadi satu budaya di tempat kita ni, bila dah makan dulu, selepas daripada waktu berbuka ni tuan-tuan, masuk waktu berbuka terus makan, dia akan lambat sikit sembahyang maghrib ni. Dia akan jadi begitulah. Saya dulu masa jadi imam di KLCC masjid tu, saya buat untuk seminggu pertama ni kita nak ubah, saya kata nak ambil satu sunnahnya supaya berbuka puasa ni kita makan sikit ataupun makan tamar ke kuih ke 2-3 ketul, lepas tu minum air terus solat maghrib. Sebab lepas maghrib tu dia ada waktu panjang lagi untuk kita makan. Jadi bila catering pun buat begitu tuan-tuan, turun-turun lepas solat maghrib tu lauk semua hilang. Dekat hidangan tu dengan lauk hilang, buah-buah pun hilang. Jadi orang nak makan nasi ni tak ada lauk. Oh, tak boleh jadi. Nampaknya kata mereka ni, kita kena kembali kepada asal balik. Untuk masuk je waktu buka terus makan. Catering pun kata senang, kami nak kemas bagi cepat habis, bagi cepat siap. Di Mekah tuan-tuan, dia bukan melewatkan sembahyang maghrib tu. Di Mekah sekarang ni sembahyang tarawih 10 rakaat dengan ditambah 3 rakaat sembahyang witir, menjadikan 13 rakaat. Itu pun lebih kurang pukul 10, suku 10.20 baru habis. Jadi tuan-tuan, walaupun begitu keadaannya, dia bagi ruang untuk para jemaah ni makan, dia melewatkan isyak tu. Maknanya kalau isyak pukul 8, dia lepas setengah tu baru solat isyak, terus main tarawih. Jadi kita hari ni terbalik. Maghrib tu jadi, solat maghrib tu waktu pendek, isyak tu panjang. Jadi dia banyak sebenarnya tuan-tuan ya, bila berlaku pandemik tu dia mengajar kita beberapa pelajaran ataupun pengajaran yang patut kita gunakan. Sebab di Mekah ni 10 rakaat ni dia buat daripada pandemik dululah. Kita hari ni masa pandemik dulu sembahyang di masjid 3 orang, masjid tak tutup. Tapi begitulah keadaan tuan-tuan ya.
nak melahirkan suasana tu, dia nak ramai baru seronok dapat merasakan kemeriahan dia tu. Okey. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, tuan-tuan, daripada Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad hambanya dan utusannya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam dan roh daripadanya, dan bersaksi bahawa syurga adalah benar, neraka juga adalah benar, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga di atas amalan yang dilakukannya tadi. Memang tuan-tuan ya, kita masuk syurga ni bukan dengan sebab amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok doa yang dilakukan ataupun yang dibacakan oleh Rabi'atul Adawiyah dalam doa dia, apa dia kata? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku melakukan ibadah ni kerana hendakkan syurgamu, jangan masukkan aku ke dalam syurga. Kalau aku melakukan ibadah ni kerana takutkan nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Tetapi sebenarnya aku melakukan ibadah ni kerana kasih dan taat kepadamu, ya Allah. Tu kerana cinta ni. Sebab itu kalau kita melihat, tuan-tuan, kalau bila orang tanya kita, kenapa kamu solat? Takut neraka. Salah. Kalau orang yang sampai mengenal Allah Ta'ala secara arif billah, dia akan melakukan solat ni walaupun Allah Ta'ala tidak menjanjikan apa-apa pada dia. Itu sebenarnya. Jadi kita hari ini ada sebab. Kenapa baca surah Waqiah? Kerana nak rezeki murah. Kenapa sembahyang duha? Tak dapat keberkatan rezeki. Dia ada sebab. Tapi tak apalah, pada peringkat permulaan ni kalau kita buat begitu, tapi lama-lama alhamdulillah dia akan hilang perasaan itu. Kata guru saya, untuk menggembarkan tadi, untuk peringkat awal ni tak ada masalah. Lama kelamaan dia akan hilang. Tak apa. Tapi jangan semata-mata kerana itu tujuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tengok Rabi'atul Adawiyah dalam satu kitabnya, dia tanya kepada suami dia ni, ya, nak malam-malam ni dia beribadah kepada Allah Ta'ala, dia kata, adakah, tak tahulah cakap ni, tanya suami lah, abang ke apa ke, berkehendak kepada diri dia. Jadi tuan-tuan, kata suaminya, kata tak berkehendak pada malam ini. Maka dia pun melakukan ibadah sampai pagi. Tuan-tuan ya, adakah kita ni kena tanya, tuan-tuan? Ada orang beritahu saya, Allah Ustaz, umur-umur macam sekarang ni nak boleh pun payah, macam nak berhutang duit 5,000, dia kata. Dia kata macam tu ya. Macam nak berhutang duit 5,000 payah nak dapat orang nak bagi. Jadi ibarat begitu. Dalam riwayat Imam Muslim, dia bersahal bin Abi Saleh berkata, dia kata, bapa aku mengutusku kepada Bani Harisah. Ikut bersama aku ni seorang hamba milik kami. Ada bersama dia ni seorang hamba. Tiba-tiba ada satu suara yang memanggil namanya di sebalik tembok. Panggil suara ni tadi. Dia pun tengok siapa dia suara ni tadi. Daripada mana datang suara ni tadi. Kami dapati, dia kata, tak ada apa-apa pun yang kelihatan. Lalu dia menceritakan kepada ayah dia. Dia berkata, kalaulah aku mengetahui bahawa engkau bertemu dengan apa yang diceritakan ini, nescaya aku tidak akan mengutuskan kamu. Tetapi apabila engkau mendengar sesuatu suara tadi, dengar suara yang kamu tak nampak orang dia tadi, hendaklah kamu melaungkan azan, kerana sesungguhnya aku mendengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana iza nudiya bis salati adbar. Sesungguhnya syaitan apabila dilaungkan azan, nescaya ia akan melarikan diri. Tuan-tuan, kata hari ini bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Kenapa ada lagi orang yang tak puasa dan orang tak solat? Itu dia punya
ketua-ketuanya tuan-tuan. Dia punya ni banyak lagi. Sebab kita hari ni susah kata dengan ketua-ketua ni, dengan kita punya yang perebet-perebet ni pun kita dah kalah dah. Jadi katanya sesiapa yang merasakan kehadiran syaitan ataupun keadaan dikata jin melaungkan azan ataupun membaca ayat kursi tadi. Ada kehadiran situ, cuba baca ayat kursi dengan 9 wakaf kalau boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ikut 9 wakaf seperti mana wakaf dalam Al-Quran itu. Itu ada kelebihan dia. Ataupun azan. Dalam kitab Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan dia untuk menjaga kutipan zakat di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, Abu Hurairah ni mewakilkan dia, diwakilkan oleh Rasulullah untuk menjaga kutipan zakat. Tiba-tiba datang seorang untuk mencuri makanan. Lalu aku menangkapnya. Dia kata apa? Dia tangkap orang curi makanan tadi. Aku berkata padanya, aku akan membawa kamu kepada Nabi SAW. Bawa pengadilan. Dulu pimpinan yang adil tuan-tuan, Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Dia kata, yang mencuri tadi ni, aku ni memerlukan ni, sangat memerlukan tadi. Bukan saja saya aku curi, tak. Aku ada keluarga, aku sangat berharap, aku memerlukan keperluan ini. Bukan kata saja curi, tak ada keperluan apa di rumah. Kalau kita dulu masa pandemik ni apa, angkat bendera putih tu selendar dah tak ada apa makanan. Jadi berapa bebaskan dia ni tadi sebab dia perlu. Tapi kita hari ni dalam konteks sekarang ni tuan-tuan, kalau dah sampai ke peringkat itu, insya-Allah ramai lagi bantuan yang dia boleh didapati ya. Tak payah mencuri. Okay. Esoknya tadi Rasulullah SAW pun berkata kepada aku, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Dia kata, ya Rasulullah, dia mengadu kepada aku tentang hajat yang bersangkutan dan ahli keluarganya tadi. Dia mencuri tadi itu. Bukan saja dia mencuri, ya Rasulullah, dia menyatakan bahawa dia perlu sangat kepada makanan, lebih-lebih lagi ahli keluarganya pun tak ada makanan. Jadi aku pun berasa kasihan kepadanya, aku pun lepaskan dia. Kata Rasulullah dengan sabdanya, sesungguhnya dia menipu kamu. Dia tipu je tu, cakap tipunya tu. Dia akan datang lagi. Saya dulu tuan-tuan duduk jaga masjid ni, kadang-kadang orang ni datang berjumpa dengan kita ni menangis-nangis depan kita. Tapi itulah pencuri sebenarnya. Ya. Dulu di Masjid Jami' Bandar, masa bapa mentua saya jadi imam di Masjid Jami' Bandar dulu, orang yang kepercayaan jaga kasut orang waktu orang solat, tapi dia ni bisu, tak pandai bercakap. Orang pun percaya nak sembahyang, tinggal dia jaga kasut. Satu hari tuan-tuan, tak macam mana agaknya hati dia tu dah nampak jalan ni ada peluang aku boleh mengambil sesuatu ni. Dia kata apa? Dia pun waktu siap pergi tutup masjid ni, dia pun buka satu pintu ni. Maksudnya dia duduk dekat situ tadi, siap pergi tutup pintu ni, lepas tu siap pergi tutup pintu lain, dia buka pintu ni. Buka kunci dia tu. Jadi orang sangka ataupun siapnya sangka ni dah tutup dah. Siap tu balik semua. Dia pun datang tuan-tuan pukul 3 pagi tu, buka tabung masjid. Siap tu kebetulan pukul 3 pagi tu hujan lebat. Bila hujan lebat, Tok Siap ni pun datang ke masjid ni, duk risau takut ada bocor ke apa-apa kan, kapet basah ni tadi. Dia pun datang tengok lampu pasang, tengok tengah korek tabung. Dia punya sergah dia tuan-tuan, dia sergah ni pun melompat pergi belakang Masjid Jami' tu, kan ada sungai Gombak. Pengawal tu pergi kejar dengan berenang, kejar sampai dekat dengan DBKL punya bangunan tu. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang bisu, yang kepercayaan tadi tu, yang jaga. Sebab tu kena jaga tuan-tuan ya.
Cakap bohong ni dia akan membawa kepada mencuri. Betul kata pepatah. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Ini betul. Sebab tu dengan anak sendiri pun kita tak boleh digalakkan untuk bercakap bohong. Anak minta duit, ayah minta duit RM5 nak beli aiskrim contohnya. Kita kata mana ada duit? Cakap tak ada duit, ada. Dia waktu makan kita gantung baju kita dekat dinding. Dia pun ambil duit ayah dia tadi. Habis makan ayahnya pergi tengok duit dalam paket. Mat, kau ambil duit ayah. Mana dah ambil? Nampak dia dah bohong. Dia berbohong dengan kita. Jadi tuan-tuan, kata Rasulullah sesungguhnya dia menipu kamu dan pasti dia akan datang lagi. Aku yakin dengan sabda Nabi SAW bahawa dia pasti akan datang. Dia pun tengok tadi, orang kata dia hintai-hintai, tiba-tiba datang sambil mencari-cari makanan. Tuan ya, dalam suasana Ramadan sekarang ni, kalau di masjid saya di Cerah ni tuan-tuan, ada jenis orang yang datang waktu berbuka ni dibawa cepeng dish. Ambil makanan yang orang nak bagi makanan berbuka tu, dia kata nak bagi makan orang susah. Sebenarnya tak boleh tu ya. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Hakim Islam pun dia ada hukum pergi ambil makanan rumah kenduri ni. Kita pergi rumah kenduri suami isteri kan, lepas tu pergi tapau makanan. Tapau makanan masjid ke yang dalam keadaan orang masih makan lagi tu. Tapi kalau lebih lain, jangan siap-siap dah bawa plastik nak pergi tapau. Pergi rumah kenduri kahwin tapau tanpa izin tuan rumah. Boleh tapau tapi minta izin. Ya. Jadi bila dalam begitu, dia datang tengok nak cari-cari makanan, dia pun tangkap. Bila tangkap, dia berkata, aku akan bawa kamu menghadap Rasulullah. Dia kata, lepaskanlah aku. Aku sangat perlu kepada makanan ini dan aku memiliki keluarga dan aku berjanji lepas ni tak akan datang lagi. Jadi bila begitu, Abu Hurairah pun lepas. Sebab orang mencuri ni tuan-tuan, dia punya ayat power kata orang sekarang ni kan. Lemah kita. Jadi tuan-tuan, besoknya tu Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah tadi, dia kata, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Aku berkata, ya Rasulullah, dia mengadu kepada aku tentang hajatnya yang bersangatan dan ahli keluarganya. Aku berasa kasihan kepadanya, lalu aku melepaskannya. Sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, dia menipu kamu. Lepasnya dia datang lagi ni. Cakap tipu je tu. Jadi aku pun mengintai-ngintai kali yang ketiga ni. Abu Hurairah pun tunggu ni tuan-tuan, kali yang ketiga ni dia datang lagi kali yang ketiga. Curi makanan lagi. Jadi Abu Hurairah tangkap, dia kata aku nak bawa kamu kepada Rasulullah menghadap pengadilan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kali ketiga kamu datang. Walaupun sebelum ni kamu berjanji, kata kamu tak datang lagi. Dia kata apa? Bebaskanlah aku akan ajar kamu beberapa kalimah yang akan diberikan manfaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pula ajar. Ya, dia kata kau bebaskan aku walaupun kali ketiga aku datang mencuri makanan ni, aku akan ajar kamu beberapa kalimah yang akan diberikan manfaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Hurairah kata, apa dia? Dia pun berkata, apabila kamu berbaring di tempat tidur kamu, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga habis ayatnya tadi. Sesungguhnya, kamu sentiasa akan mendapat penjagaan dari Allah dan kamu tidak akan dihampiri oleh syaitan sampai pagi. Jadi Abu Hurairah pun lepas. Bila lepas ni tadi, besoknya Rasulullah pun berkata kepada aku. Dia kata apa kepada Abu Hurairah tadi? Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Ya Rasulullah, kali ini dia ajar aku pula beberapa kalimah yang bermanfaat kepada aku. Dia kata, kalau amal kalimah ini nak tidur akan mendapat penjagaan daripada Allah Ta'ala sampai pagi. Maka aku pun bebaskan dia. Sabda Rasulullah SAW, apakah yang diajarkan itu? Dia kata, apabila kamu berbaring di tempat tidur,
Bacalah ayat kursi hingga habis. Sesungguhnya kamu sentiasa akan mendapat penjagaan dari Allah dan kamu tidak akan dihampiri oleh syaitan sampai pagi. Jadi Rasulullah pun bersabda, dia kata benar apa yang dia katakan tu betul. Tetapi dia adalah pembohong. Azan ya? Ya, dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita sambung sikit lagi cerita ni. Jadi tuan-tuan, setelah 3 kali tadi Abu Hurairah tangkap, dan kali yang ketiga tadi dia ajar satu kalimah, iaitu baca ayat kursi nak tidur ni, sehingga dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sehingga besoknya Rasulullah bertanya, apakah yang kamu lakukan kepada tawanan tadi? Kali ini kata Abu Hurairah, dia ajar aku satu kalimah yang katanya bermanfaat kepada aku. Lalu aku pun lepaskan dia. Kata Rasulullah, betul apa kalimah yang dia ajar tadi tu. Tapi kalimah yang dia ajar tu pun bohong. Tuan-tuan ya, dalam konteks sekarang ni, ada seorang pelajar Syria ni beritahu kepada saya, bila kita bercakap hadis ni tuan-tuan, semua orang nak tanya hadis ni statusnya sahih tak sahih, dia punya riwayat siapa-siapa kan sekarang ni. Sehingga kalau kita belajar ilmu jarah wa ta'dil hadis ni tuan-tuan, dia ada panjang lagi ceritanya bagaimana kaedah nak mengenali sesuatu hadis tu sahih tak sahih. Ini berlaku di satu pusat pengajian di Syria tuan-tuan. Bila seorang doktor ni bercakap dalam ceramah dia, dalam kuliah dia, seorang pelajar ni angkat tangan, Syekh, mana dia dalil yang hadis yang Syekh cakap ni tadi? Kalau Syekh boleh bawa dalil ni satu ni kan kebaik. Jadi kata Syekh tu, sebenarnya dia kata bukan tak ada dalilnya, ada siapa perawi-perawinya ada. Cuma aku tak nak bawa, nanti panjang pun sebenarnya lagi dalam perbahasan kita ni. Tak Syekh, kalau Syekh dapat ceritakan perawinya lebih baik lagi, dia kata. Tak apalah kalau begitu kehendak awak. Nanti minggu depan dia kata saya akan ceritakan perawi-perawi ni. Minggu depan dalam kuliahnya Syekh tu cakap,
Satu hadis an, dia pun sebut an sekian-sekian. Baca satu hadis an. Lepas tu Syekh tu kata, doktor tu kata, apa pandangan kamu? Bagaimana keadaan kamu sekarang? Masya Allah, ahsan tak ya Syekh. Bagus kamu, dia kata. Dan sebenarnya dia kata, yang aku bawa daripada perawi an aku bohong juga, dia kata. Bukan betul pun, dia kata. Dia apa faedah yang kamu nak tahu sesuatu hadis ni sahih tak sahih ni? Apa tujuan sebenarnya? Adakah kamu kerana nak seronok atau nak bermegah? Malu dia. Ni seorang yang memang dia ahli hadis. Ini ada cerita tuan-tuan ya, kalau di Mekah tu atau di Madinah tu, bagaimana orang yang ahli hadisin datang di sana ni, terpancar satu cahaya ni sampai kepada makam Rasulullah tu, jangan pelik. Rasulullah mengakui satu hadis tu yang dibacakan kepada dia. Jadi tuan-tuan, apa sahaja cerita ni tadi? Rasulullah bagi tahu sebenarnya yang berbicara dengan kamu Abu Hurairah selama 3 hari tadi, itulah syaitan, kata dia. Dalil kita tuan-tuan dalam perbincangan inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dia kata itu betul, tapi dia adalah pembohong. Sebab itu kalau kita buat rawatan tuan-tuan dalam kaedah perubatan Islam pun, dia cakap-cakap betul-betul, tapi apa yang dia kata itu betul. Cuma kadang-kadang ada-adalah benda yang sebalik tu. Contohlah kita kata merawat. Okey, aku keluar. Dia kata, dia nak keluar ni. Lepas tak keluar pun dia menyorot tu kan, dah elok kawan tu kan berlaku lagi. Saya banyak cerita tuan-tuan ya, saya pergi benda-benda yang pengalaman setakat ini sikit-sikit banyak. Ada yang macam tu. Tapi sebenarnya dia tak keluar habis pun. Dia pergi tunggu kat mana-mana kan, orang kita balik datang pula berlaku. Benar juga apa yang dia katakan, tetapi dia ini pembohong. So ini juga diriwayatkan Imam Tirmizi daripada Abu Ayyub Ansari. Disebut di sini dia kata yang diistilahkan sebagai hantu ataupun apa nama ni, hantulah disebut dalam satu sahih yang lainnya. Dalam kitab Sahih Muslim daripada Kaulah bin Hakim, dia berkata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menginap di satu tempat kemudian dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada sebarang kejahatan yang diciptakan. Nescaya dia tidak akan ditimpa sebarang mudarat sehinggalah dia meninggal ke tempat tersebut. Jadi sepatutnya doa ini dibacakan setiap kali turun ke majlis, nak tidur, di mana-mana saja kita pergi. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ataupun ada yang setengah baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ataupun kalau dari Syifa punya kaedah ni, tahassantu bi hisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak keluar ke mana-mana, dekat jauh pun kita baca doa itu. Kita berkubu dengan kubu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tuan-tuan, dalam sahihain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud syaitan mengikat di bahagian belakang kepala setiap seorang daripada kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Ini kita maklum cerita ni sebelum ini. Di setiap ikatan dia menyeru, malam masih panjang, tidurlah. Jika kamu jaga dan kamu berzikir kepada Allah, akan terungkai satu ikatan tadi. Kalau kita berwuduk, terungkai lagi satu ikatan. Apabila laksanakan solat, terungkai ikatan keseluruhannya tadi. Dengan itu, berpagi-pagilah kita dalam keadaan yang penuh dengan semangat dan tenang. Jika tidak, berpagi-pagilah kamu dalam keadaan yang lemah semangat dan malas. Jadi, kadang-kadang kita nak bangun pagi itu terasa berat, ya tuan-tuan. Cuba paksa diri. InsyaAllah akan terungkai satu ikatan tu sampai kita berwuduk, sampai kita menunaikan solat. Memanglah nak buat qiyamul lail ni tuan-tuan, masya-Allah beratnya satu hayang. Dulu saya bayangkan bagaimana Imam Masjidil Haram sembahyang tarawih 20 rakaat. Habis pukul 10 tuan-tuan ya. 10.30. Tapi buat 10 sekarang ni pun pegang 10.30 juga baru habis dengan dipanjangkan dia punya bacaan tadi. Tapi kalau sampai 20, pukul 1 tu sembahyang malam lagi 10 rakaat, tak tahulah tuan-tuan ya, sejauh mana kekuatan kita boleh bertahan kalau betul-betul tidak diberi kekuatan oleh Allah SWT. Okey.
Di antaranya lagi tuan-tuan dalam kitab Sahih Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla turun ke langit dunia pada setiap malam. Setelah berlalunya 1/3 malam yang pertama. Allah Ta'ala turun ni maknanya hampir kalau kita berdoa pada waktu itu, doa kita akan mudah diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, 1/3 ni tuan-tuan, kalau malam ni kita kata start pukul 7 ni sampai 7 malam sampai ke 7 pagi tu, tuan-tuan bagi dengan 3. Lebih kurang dalam pukul 3 pagi macam ya. Apa kata Allah Ta'ala? Ana malikul man zal ladzi yad'uni fastajibulah. Man zal ladzi yas'aluni fa'u'ti. Man zal ladzi yastaghfiruni faghfirlah. Fala yazalu kadzalika hatta yudi al-fajr. Allah kata, akulah raja. Siapakah yang berdoa kepada aku, aku akan kabulkan doa dia. Ni Allah Ta'ala dah turun ke langit dunia ni. Ya. 1/3 malam ni. Siapakah yang berdoa kepada aku akan kabulkan doanya. Siapakah yang meminta kepada aku akan tunaikan permintaannya. Siapakah yang mohon keampunan kepada aku akan ampunkan dosanya. Berterusanlah tawaran-tawaran ini sehinggalah terbitnya pajak. Jadi tuan-tuan, malam ni kata Jabir dalam satu hadis yang dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu ta'ala khairan illa a'tahu Allah iyyah wa zalika kullal lailah. Sesungguhnya pada waktu malam ni terdapat satu waktu yang tidaklah bertepatan dengannya oleh seorang muslim memohon kebaikan daripada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan memperkenankannya. Yang demikian itulah pada setiap malam. Dia ada. Tapi kita tak tahu. Macam hari Jumaat ni dia ada satu sa'atul ijabah yang doa, kalau kita berdoa pada waktu itu, doa itu akan diperkenankan. Tetapi sengaja Allah Ta'ala merahsiakannya, tak tahu. Mungkin ketika imam naik di atas mimbar, mungkin ketika antara dua khutbah. Tapi memang ada, setiap malam ada. Dan pada malam Jumaat tu lebih lagi ada satu masa yang dipanggil sa'atul ijabah. Kalau kita berdoa pada waktu itu, tepat pada waktu sa'atul ijabah itu, doa kita akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Tapi sengaja dirahsiakan. Sebagaimana Allah SWT merahsiakan bilakah berlakunya malam qadar. Dan sebagai akhirnya tuan-tuan, nak kongsikan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata sesungguhnya ini boleh kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya, baginda menghembus tangannya dan membaca muawwizat dan menyapu badan baginda. Ini ada dalil. Bukan sahaja kita buat bila kita bagi tahu kepada seseorang tadi apakah amalan yang sepatutnya kita dapat nak protect diri kita. Baca Fatihah sekali, baca 3 kul pada Qul Wallah, Al-Falaq, An-Nas tu atau muawwizat 3 kali. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni tiup dekat tangan. Tambah lagi sebanyak 21 kali ni, jangan kurang. Tiup sampai habis, kita sapu dekat badan ni. Ni ada dalam kitab Sahih Bukhari ni. Dia katakan Nabi SAW iza awa ila firashihi. Sesungguhnya Nabi SAW apabila baginda berbaring di tempat tidurnya kullalailatin, pada setiap malam, jama'a kaffaihi summa nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya dia menghimpunkan jamaah kaffaihi, dia menghimpunkan kedua-dua telapak tangan ni tadi. Ya, gila. Tuan-tuan berdoa begini atau begini, menghimpunkan letak dua tangan begini. Kemudian membaca, dia kata qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, summa yamsahu bihima. Kemudian menyapu kedua telapak tangannya bahagian yang termampu. Mastata'a min jasadihi. Sapulah. Maksudnya dia baca tadi Fatihah, baca 3 kul, dia tiup dekat tangan sampai habis nafas, dia sapu semua, dia jangan angkat tangan sampai ke hujung. Dia kata apa? Yabda'u bihima ala ra'sihi.
Dimulakan dari bahagian kepala tadi, wajhihi, dan juga bahagian mukanya tadi, min jasadihi, dan bahagian hadapan tubuh, yaf'alu zalika salasa marrat, buat 3 kali sampai bahagian belakang. Yang demikian itu dia kata diulang sebanyak 3 kali, maka sepatutnya lah bagi kita untuk meneladani setiap perbuatan dan perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dilepaskan kita daripada gangguan-gangguan yang tak sepatutnya tadi. Jadi tuan-tuan, akhirnya riwayat Imam Bukhari Muslim juga daripada Barra Ibn Azib, dia kata Rasulullah bersabda, apabila kamu hendak tidur, hendaklah kamu terlebih dahulu berwudu seperti hendak sembahyang. Kemudian kamu berbaring di lambung kanan dan berdoa. Ini boleh dijadikan sebagai satu amalan. Dia kata perkataan yang terakhir yang kau ucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ada orang tanya saya, Ustaz, dia kata kalau saya tadi ambil wuduk, lepas tu saya tidur, sentuh isteri, batal wuduk, jadi tak ada faedah lah saya ambil wuduk. Walaupun begitu keadaannya, ambil juga wuduk. Ambil juga wuduk. Jadikan ia sebagai perkataan yang terakhir yang kau ucapkan. Sekiranya engkau mati, maka engkau dalam keadaan bersih daripada dosa dan noda. Jadi tuan-tuan, ini di antara tuan-tuan kelebihan-kelebihan ataupun perkara-perkara yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Kerana doa ni dia tak berkesudahan dengan habis solat, itu tak, dalam setiap keadaan. Kerana ini kita nak mohon keselamatan kepada Allah Ta'ala, nak memohon keberkatan, nak memohon perlindungan. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh memberi perlindungan kepada kita semua dan juga kepada makhluk-makhluknya yang berada di atas muka bumi ini. Jadi saya kira tuan-tuan, sekadar itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dalam pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.